Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ya anak-anak hari ni? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat lah. Jadi hari ni kita menjalankan PDPR secara berbeza sedikit berbanding dengan GMIT sebelumnya yang kita buat. Baik, kita akan teruskan lagi kita punya pembelajaran bab yang ke-9 iaitu berkenaan dengan haba. Tapi hari ini kita akan bincangkan subtopik tentang pengaliran haba dalam fenomena alam. Baik, sebelum kita pergi jauh, kita ingat kembali apa yang telah kita belajar pada kelas GMIT sebelumnya. Apa yang kita belajar pada kelas GMIT sebelumnya adalah tentang kaedah pengaliran haba. Cuba kita sebutkan balik. Ada 3 kaedah pengaliran haba yang telah dipelajari, iaitu yang pertama, kaedah kondaksi. Kaedah pengaliran haba yang kedua adalah kaedah perolakan, dan kaedah pengaliran haba yang ketiga. Apa dia anak-anak? Baik, benar. Kaedah pengaliran haba yang ketiga adalah kaedah sinaran. Ulang kaji dulu sedikit berkaitan dengan kaedah pengaliran haba yang telah dipelajari. Cikgu hendak anak-anak mengenal pasti kaedah pengaliran haba yang ditunjukkan dalam rajah ini. Kita ada matahari dan bumi. Sinaran cahaya matahari sampai terus kepada bumi. Jadi kaedah pengaliran haba ini kita panggil sebagai kaedah sinaran. Baik, untuk gambar yang seterusnya, pergerakan udara dalam rumah. Kita ada tandaan merah itu menunjukkan bahawa udara panas naik ke atas, dan kita ada udara sejuk turun ke bawah. Pergerakan udara yang panas naik ke atas dan udara sejuk turun ke bawah, ini dinamakan pengaliran haba secara perolakan. Baik, untuk gambar rajah ini, kita lihat apabila lilin dipanaskan, ia akan memanaskan besi kaki ritot itu. Dan apa yang berlaku kepada paku tekan apabila ada haba yang mengalir pada kaki ritot itu, paku tekan yang pertama akan jatuh. Dan seterusnya haba akan mengalir kepada paku tekan yang kedua, dan paku tekan yang kedua juga akan jatuh, dan seterusnya haba akan terus mengalir di sepanjang kaki ritot itu, maka paku yang seterusnya juga akan jatuh. Ini adalah kaedah pengaliran haba secara kondaksi. Kita akan tengok fenomena yang berlaku dalam alam yang melibatkan pengaliran haba, iaitu secara perolakan. Ada fenomena alam yang berlaku melibatkan pengaliran haba secara perolakan, seperti pada rajah yang ditunjukkan itu, murid-murid boleh lihat di mana fenomena ini berlaku dinamakan sebagai fenomena bayu laut. Apa itu fenomena bayu laut? Kita tengok. Fenomena bayu laut ini berlaku pada waktu siang. Dan pada waktu siang, darat akan menjadi lebih panas. Jadi apabila darat menjadi lebih panas pada waktu siang, udara panas mengembang, ia menjadi kurang tumpat. Apabila udara panas itu mengembang, ia menjadi kurang tumpat dan akan naik ke atas seperti yang dilihat pada gambar itulah. Udara sejuk dari laut pula
menjadi lebih tumpat dan bergerak ke darat untuk menggantikan udara panas tadi yang telah naik ke atas lah. Jadi proses ini berlaku berulang-ulang sehingga menyebabkan satu arus perolakan berlaku lah yang dinamakan sebagai bayu laut. Jadi anak-anak kena ingat bayu laut ini berlaku pada waktu siang. Satu lagi fenomena yang berlaku, fenomena alam yang berlaku yang melibatkan pengaliran haba secara perolakan, iaitu yang dipanggil sebagai bayu darat. Jadi bayu darat ini berbeza dengan bayu laut kerana bayu darat ini berlaku pada waktu malam. Dan apa yang berlaku pada waktu malam adalah laut menjadi lebih panas berbanding darat. Jadi bila laut menjadi lebih panas, udara di laut itu akan mengembang dan ia menjadi kurang tumpat. Jadi apabila udara itu menjadi kurang tumpat di laut dan ia akan naik ke atas. Anak-anak boleh tengok pada rajah yang ditunjukkan itu, udara panas dari laut, dia menjadi kurang tumpat dan bergerak ke atas. Justeru itu, udara yang sejuk di darat lebih tumpat dan akan bergerak ke laut untuk menggantikan udara panas tadi. Baik. Jadi ada perbezaan antara bayu laut dan bayu darat, anak-anak. Bayu darat berlaku pada waktu malam dan kawasan yang panas itu berada di bahagian laut. Sebab itulah udara panas di laut itu akan naik ke atas dan udara sejuk itu akan menggantikan udara panas yang bergerak ke atas itu. Jadi, itu sahaja berkaitan dengan bayu laut dan bayu darat yang merupakan fenomena alam hasil daripada pengaliran haba jenis perolakan. Jadi ada sedikit tugasan yang cikgu tinggalkan. Murid-murid boleh merujuk Google Classroom. Lihat classwork 30 Ogos. Apa yang cikgu masukkan adalah lengkapkan buku Sains Proses Skill muka surat 122 sahaja. Dan macam biasalah anak-anak perlu turn in lah untuk cikgu tengok bukti anak-anak telah melengkapkan buku itu. Kita jumpa lagi pada kelas Jimit hari Khamis. Sekian. Assalamualaikum.